Mas'alatun, jika tiada melihat ia akan darah nifas sekali-kali, adakah harus bagi suaminya mewatikan dia dulu daripada mandi atau tayamum? Maka yang dimuktamad Syekh Ramli mengikut bapanya. Harus watikan dia kerana ia seperti perempuan yang ada atasnya janabah jua. Mas'alatun, jika tiada melihat ia seorang perempuan yang beranak, yang bersalin, akan darah nifas sekali-kali. Lepas pada keluar anak itu, lepas pada bersalin tu, darah tak datang langsung. Dengan bahawanya kalau dia masukkan kapas dan sebagainya, tak terlekat. Mana tak ada langsung dah. Maknanya lepas pada bersalin tu, tunggu-tunggu darah nifas tak datang. Sebab darah nifas ni sekurang-kurang dianya, sekelip mata, sekejap. Ya. Maknanya kalau lepas pada bersalin tu, tidak ada, maknanya dia tu tak keluar nifas. Adakah harus bagi suaminya, nak tanyanya ialah adakah harus bagi suaminya mewatikan dia dahulu daripada mandi kalau ada air, atau tayamum kalau tak boleh guna air atau tidak ada air dia tayamum. Maka jawapannya, maka yang dimuktamad Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah, mengikut bapaknya, bapak Syekh Ramli, dia sama-sama alim. Mengikut bapaknya, bapak Ramli, jadi dia muktamad di sedia ni ikut mengikut bapa dia. Harus wati akan dia akan perempuan. Sebab apa? Kerana ia perempuan tu seperti perempuan yang ada baginya, ada atasnya janabah jua. Janabah tu itulah. Sebab dia wiladah kena mandi kan. Jadi wiladah tu dia mandi tu pada hukum orang janabah. Sebab keluar anak tu seolah katanya keluar mandi. Sebab anak tu jadi daripada mandi. Maka keluar anak kalau tak ada darah nifas, maka harus bagi suami tu jima. Dan keluar dengan kata sebelum sampai sekurang-kurang tahur, dan keluar dengan kata sebelum sampai sekurang-kurang tuhur. Dalam ta'rif bagi nifas dulu, mana? Dalam ta'rif bagi nifas dulu. Pada kata khatimatun. Pada kata khatimatun. Pada menyatakan nifas, dan makna nifas itu pada syarak iaitu darah yang keluar kemudian daripada kosong tempat peranak, daripada kanak-kanak atau alaqah atau madghah, dan sekurang-kurang nifas itu 1 kijib, dan sebanyaknya 60 hari, dan walibnya 40 hari. Bukan lagi, mana dia? Dia belum pada tetapi, belum pada tetapi, atas pada kita mulai saat ni. Dia katanya antara mana?
dan jika tiada keluar darah kemudian daripada beranak, kemudian daripada kemudian maka keluar darah dengan perselangan antaranya dan antara keluar darah, tetapi sebelum sampai sekurang-kurang tuhur. Situ. Jadi maknanya darah nifas ni sebanyak-banyak dia tu 60 hari. Tapi 60 hari tu tak kira di hari keluar darah. Hanya keluar daripada beranak. 60 di situ. Lagi pulanya, nak hukum kata nifas tu dia datang dalam masa 15 hari 15 malam apabila dia tu beranak. Dengan maknanya kalau lebih, maknanya kalau hari yang ke-16, 17 baru datang darah, maka dia bukan dia nifas. Tengok. Dan keluar dengan kata sebelum sampai sekurang-kurang tuhur. Jadi maknanya keluar darah tu, nak kata darah nifas tu kena keluar belum pada sampai 15 hari 15 malam mulai daripada bersalin beranak. Artinya guguran. Jika melihat perempuan yang beranak itu darah kemudian daripada lalu masa 15 hari atau lebih. 15 hari 15 malam atau lebih. 16, 17 hingga ke atas. Hari yang ke-16 baru ada keluar darah. Sebelum pada ni, semenjak pada bersalin atau gugur sana itu tak pernah keluar darah. Hari yang ke-16 ke atas tu baru nampak ada keluar darah. Maka tiada dinamakan darah itu darah, maka tiada dinamakan darah itu nifas. Darah tu darah nifas, bukan dia darah nifas. Sebab dah lebih daripada 15 hari 15 malam mulai daripada beranak. Bukan darah nifas. Lepas tu bukan darah nifas, darah apa tu? Hanya darah haid. Darah tu darah haid. Sekiranya dapat sehari semalam. Kita katanya lepas pada bersalin, lepas pada guguran tu tak keluar darah. Tak keluar hingga hari yang ke-16 atau 17 tu datang darah. Lepas tu darah yang datang tu kena tengoklah nak kata haid ke tidak. Sekiranya kalau tak sampai sehari semalam maka bukan haid juga. Bahkan kita kata darah tu darah istihadah. Sebab haid tu sekurang-kurangnya sehari semalam. Kalau tak sampai sehari semalam maka bukan dia haid. Hanya darah haid. Yang ni, lepas tu tulis sikit. Hanya darah haid jika didapatkan syaratnya syarat haid. Maknanya tak kurang daripada sehari semalam. Begitu. Lepas tu nisbah bagi dia hanya hari yang ke-16, hari yang ke-17 baru datang darah, maknanya bukan nifas, maka tiada nifas bagi perempuan. Maknanya untuk dia maknanya untuk dia tu tidak ada darah nifas. Begitu ya. Dan jikalau melampau darah nifas itu daripada 60 hari, maka adalah hukumnya seperti melampau haid 15 hari. Sama. Tapi 60 hari itu jangan terlupa katanya mulai daripada beranak. Bukan mulai pada keluar darah. Dan jikalau melampau darah lebih. Keluar dia tu lebih darah nifas itu daripada 60 hari. Lebih pada 60 hari, 60 malam. 60 hari maknanya 60 hari, 60 malam lah. Lepas tu 60 hari, 60 malam tu mulai daripada beranak. Artinya guguran. Maka adalah hukumnya seperti melampau haid 15 hari, 15 hari. Maknanya sama dengan katanya apabila haid dia tu datang
lebih daripada masa sebanyak-banyak haid ialah 15 hari 15 malam. Maknanya darah tu darah yang lebih pada masa tu ialah darah istihadah. Di sini pun darah istihadah jugalah. Maka diberi hukum itu jua. Maka diberi hukum itu jua. Diberi hukum itu jua. Hukum apa? Hukum melampau haid 15 hari 15. 15 hari 15 malam. Iaitu ada kalanya permulaan ambil haid. Sekiranya kalau lebih pada 15 hari, masalah haid tu kita tengok permulaan datang haid ke dah beradat. Tengok sana pula. Iaitu ada kalanya ia permulaan nifas dan ada kalanya sudah beradat nifas. Maka tiap-tiap daripada keduanya ada kalanya daripada mempunyai beza darahnya atau tiada. Atau tiada. Telah beradat tambah sikit. Belum pada telah beradat ni. Dan yang telah beradat itu. Dan yang telah beradat itu dan yang telah dan yang telah nak tambah dan yang telah dan yang nak tambah dan yang telah tu dah ada. Dan yang telah beradat itu ada kalanya ingat ia akan adatnya atau tiada. Maka adalah hukumnya seperti dulu pada haid di sana. Dia katanya maka diberi hukum itu jua hukum melampau haid 15 hari. Begitu ya. Iaitu sebab kita dulu masalah haid tu ada kalanya ada berapa? Ada mutahayyirah, tidak mutahayyirah. 7 masalah dulu kan. Panjang. Maka nifas pun macam tu juga. Maka adalah hukumnya seperti dulu mana? Iaitu ada kalanya ia perempuan tu permulaan nifas. Nifas yang kali ni ialah nifas yang permulaan. Maknanya belum pada ni dia tak pernah bersalin, tak pernah beranak dah. Maknanya anak yang pertama lah ni. Begitu. Iaitu ada kalanya ia permulaan nifas. Nifas ia yang lebih daripada 16 hari, 60 hari ni. Nifas kali yang pertama untuk dia. Seperti haid kali yang pertama kan. Dan ada kalanya sudah beradat. Maknanya beradat nifas. Maknanya dah banyak kali dah datang darah nifas. Dah banyak kali dah. Maknanya walaupun beradat walaupun satu kali. Kalau beradat ni maknanya anak yang kedua, yang ketiga. Mana telah beradat maknanya dulu dah sekali datang nifas. Dulu dah sekali datang nifas. Maknanya belum pada ini dia pernah beranak. Maka tiap-tiap daripada keduanya. Mana permulaan nifas
Satunya, keduanya, dan tiap-tiap daripada keduanya, mana? Yang permulaan nifas, yang sudah beradat nifas. Dua-dua tu kan. Yang permulaan, maknanya permulaan tu yang tidak mempunyai adat. Dan yang telah adat nifas. Kedua-dua tu ada kalanya daripada yang mempunyai beza darahnya atau tiada. Maka tiap-tiap tu ada kalanya dia boleh membezakan warna darah. Artinya tidak boleh membezakan warna darah. Membezakan warna darah kuat tak kuat kan. Dulu hitam lebih kuat pada merah, merah lebih kuat daripada kuning, katalah dulu. Dan dan yang telah beradat itu ada kalanya ingat ia akan adat. Ingat ia akan adat berapa hari atau tiada ingat akan adat. Adat ada dia ingat, adat ada dia tak ingat. Maka adalah hukumnya seperti dulu pada haid di sana. Begitulah. Dia tak panjang sini. Setengah-setengah kitab tu panjang pula di sini. Macam huraian pada haid dulu. Tapi sini dia tak banyakkan. Adapun hikmat sebab keadaan sebanyak-banyak nifas 60 hari itu kerana adalah mani di dalam rahim. Ni ada. Adapun hikmat sebab keadaan sebanyak-banyak nifas 60 hari. Kenapa boleh katanya sebab apakah nifas tu sebanyak-banyak dianya 60 hari? Kerana adalah mani di dalam rahim perempuan itu berhenti 40 hari. 40 hari itu mani. Belum berubah jadi apa-apa. Duduk peram kat sana. 40 hari. Kemudian berubah jadi darah. Kemudian apabila cukup 40 hari itu, berubah jadi darah. Berubah jadi darah. Kemudian 40 yang kedua. Kemudian berubah. Kemudian daripada 40 yang kedua, mana 40 yang kedua tu jadi seketul darah. Kemudian berubah jadi daging. Pada 40 yang ketiga. Jadi 43 kali. 40 dalam keadaan mani, betul-betul mani. Lepas tu 40 yang kedua, seketul darah. 40 yang kedua, seketul daging. Jadi 43 kali 120 hari. 120 hari ni berapa bulan? 4 bulan. Jadi 120 hari maknanya 4 bulan lah. Tengok. Dia katanya kemudian ditiupkan roh. Mana tiupkan roh tu kemudian maka ditiupkan roh 4 bulan. Sekali lagi kita. Adapun sebab keadaan sebanyak-banyak nifas 60 hari itu kerana adalah mani di dalam rahim perempuan itu berhenti. Ini berhenti ia mandi itu 40 hari. Dari maknanya dalam keadaan mandi betul-betul tu 40 hari. Belum jadi seketul darah lagi dah dalam masa 40 hari yang pertama.
kemudian berubah jadi darah. Kemudian maka berubah jadi darah. Lepas tu kita nak begini ya. Kemudian maka berubah jadi darah pada 40 yang kedua. Naknya begitu. Kemudian berubah jadi darah. Dia yang tulis tu kemudian daripada kan. Kita naknya kemudian maka berubah jadi darah pada 40 yang kedua. Nak gitu. Pada jadi kemudian patut dal ra itu nak likum. Kemudian patut dal ra pada tu nak kemudian tengok sekali lagi. Kemudian maka berubah jadi darah pada 40 yang kedua. Begitu ya. Kemudian maka berubah jadi darah pada 40 yang kedua. Maka berubah jadi daging, seketul daging. Pada 40 yang ketiga. Lepas pada tu, kemudian maka ditiupkan roh. Kemudian ditiupkan roh. Lepas tu nak tambah pula di situ. Kemudian maka ditiupkan roh. Dia ditiupkan roh 4 kan. Jadi kemudian daripada 4 bulan. Maka kemudian ditiupkan roh, kemudian daripada nak tambah begitu ya. Maka ditiupkan roh kemudian daripada 4 bulan. Kemudian daripada 4 bulan, mana apabila genap 4 bulan itu ditiupkan roh. Apabila genap 4 bulan ditiupkan roh. Genap 4 bulan ditiupkan roh. Kemudian maka ditiupkan roh kemudian daripada 4 bulan. Lepas pada bulan tu nak tambah lagi pula. Adalah. Lepas pada bulan tu adalah kan. Nak tambah maka. Maka adalah darah haid itu berhimpun ia di dalam masa itu. Maka adalah darah haid itu berhimpun ia darah haid. Sebab masa tu darah haid dah tak keluar. Maka adalah darah haid itu berhimpun ia darah haid di dalam masa itu, masa 4 bulan yang pertama. Betul. 4 bulan yang pertama maknanya 4 kali 3 kali 40 hari kan. 3 kali 40 hari. Artinya 3 bulan. Masa 120 hari itulah. Dalam masa 120 hari itu, darah haid berhimpun dalam masa pada masa itu berhimpun ini di dalam rahim. Berhimpun di dalam rahim. Dalam masa itu masa 120 hari. Masa 120 hari masa jadi masa mandi, masa mudghah, masa seketul daging, seketul darah. 4 bulan yang pertama. Maka apabila sudah ditiupkan roh itu di dalamnya maka apabila sudah ditiupkan roh itu ke dalamnya dalam anak dalam perut tiada berhimpun lagi ni pun nak tambah lagi
tiada berhimpun darah itu lagi. Betul. Tiadalah berhimpun lagi darah haid di dalam 40 itu. Di dalam 4 bulan itu. Ah, tiadalah berhimpun lagi darah haid di dalam 4 bulan itu. Ah, 60 hari. Salah baca, salah baca. Maka apabila ditiupkan ruh itu ke dalamnya, tiada berhimpun, tiada berhimpun, maka apabila sudah ditiupkan ruh ke dalamnya, dalam rahim perempuan lah, tiadalah berimpun, betul, nak tambah. Tiadalah berimpun darah itu lagi. Tiadalah berhimpun darah itu lagi. Apabila dah tiupkan roh, jadi anak di dalam rahim dah jadi hidup. Apabila hidup nak makanlah, nak kena makanlah. Jadi maknanya apabila dah ditiupkan roh, maka darah tu dah tak berhimpun. Jadi maknanya darah yang berhimpun, darah haid yang berhimpun di dalam rahim tu ialah pada masa 4 bulan. Artinya 120 hari. Tengok. Darah haid mubtada. Darah haid yakni bermula darah haid. Haid darah haid yakni mubtada. Bermula darah haid di dalam 4 bulan, ini pada masa 4 bulan, darah haid yakni sebanyak-banyak haid. Darah haid yakni sebanyaknya. Di dalam 4 bulan, dalam masa 4 bulan tu dia kena pakai berapa, dia kena 4 kali datang haid kan? Dalam masa 4 bulan. Begitu. Darah haid yakni bermula darah haid di dalam 4 bulan itu, di dalam masa 4 bulan, maknanya kalau 4 bulan maknanya 4 kali datang darah haid. Lepas tu kalau kita ambil sebanyak-banyaknya maknanya 15 kali 15 hari 4 kali. 15 hari 15 malam 4 kali. Darah haid ini bermula darah haid di dalam 4 bulan itu 60 hari. Kerana sebanyak-banyak haid, tilik kepada sebanyak-banyak lah. Dia 60 hari sebab sebulan 15, jadi 4 kali 15 hari ambil sebanyak-banyak. Dia katanya 60 hari. Kerana sebanyak-banyak haid 15 hari, yakni 15 hari 15 malam. Maka kerana itulah sebanyak-banyak nifas 60 hari. Begitulah. Jadi kita dah maklum dah tu. Saya pun dah ada cerita dah dulu. Selepas pada ditiupkan roh tu, darah haid jadi makanan kanak-kanak, jadi dah tak beripun. Jadi darah yang beripun tak keluar dalam masa 4 bulan yang pertama tu, dia akan keluar jadi darah nifas. Tapi ini berlaku nak ambil kira pada hikmat saja. Tapi kalau kira dengan, sebab jarang nak sampai 15 hari 15 malam ni. Darah nifas tu jarang nak, cumanya nak bagi tahu kerana itu jadi hikmat dia saja.
Tapi tak mesti. Sebab setengah orang tu biasanya adat dianya 7 hari, 6 hari. 6 hari, 7 hari. Begitu lah. Orang-orang yang haid dia eloknya 6 hari, 7 hari kan. Kalau 6 hari, 7 hari taklah sampai 60 hari. Sebab yang sampai 60 hari tu 15. Mana kalau seminggu, sebulan, seminggu begitu maknanya dalam lebih kurang 30 hari ya. Begitulah. Kemudian katanya, ketahui olehmu bahawasa segala hukum bab ini wajib atas perempuan belajar. Ketahui olehmu bahawasa segala hukum bab ini, bab haid dan nifas, wajib atas perempuan, wajib syarak lah. Wajib pada syarak atas perempuan belajar daripada segala hukum haid dan istihadah dan nifas. Bab haid, bab nifas, bab istihadah, itu dia kena tahu. Dan barang ia berkehendak ia perempuan kepadanya. Kalau kita katanya adat itu bulanan dia tu tidak bermasalah, dia kena tahulah cara nak mandi tu bila, cara nak itu, darah haid tu sekurang-kurang dia tu berapa lama, nifas berapa lama sekurang-kurang. Lepas tu masalahnya sebanyak-banyak haid dan nifas tu berapa. Jadi dia kena tahu benda ni. Maka jika ada baginya suami yang alim, maka wajib atas suaminya mengajarkan dia. Suami itu, kalau suami itu tahu, maka suami kena mengajarkan. Dan jika tiada suami itu alim, kalau suami pun tak tahu nak cerita juga, tak pandai juga, maka harus bagi perempuan keluar belajar, keluar daripada rumah untuk nak belajarkan perkara itu kepada orang alim. Belajar kepada orang, keluar belajar kepada orang alim. Dan wajib atas suaminya melepaskan dia. Mana suami wajib atas suami kena bagi dia tu pergi kepada tempat belajar itu. Sebab suami tak pandai nak ajar sendiri. Jadi suami tak boleh halangkan dia. Dia nak keluar belajar, suami tak boleh nak halang. Kalau nak halang dia boleh, suami kena ajar sendiri. Suami nak ajar sendiri. Dan haram ia suami menegahkan dia kan perempuan, halang, menegah, malaikat jika ia belajar, kemudian diajarnya akan dia. Kalau begini pun boleh. Kalau suami itu tak tahu, dia sendiri keluar pergi belajar. Dia belajar, dia balik ajar isteri dia. Dia pergi belajar, dia balik ajar isteri dia. Kalau begitu boleh. Kalau dia tak nak buat begitu, kena bagi isteri keluar belajar dengan sendiri. Kalau dia tak tahu, lagi pulanya tak nak bagi isteri itu keluar, dia kena pergi belajar. Dia belajar, dia balik ajar isteri dia. Malaikat jika ia suami belajar, dia keluar belajar sendiri, kemudian selepas pada dia belajar, dia balik, dia ajarnya suami akan isteri. Dia keluar pergi belajar, balik dia ajar isteri. Maka harus ditegahkan dia kan isteri, keluar isteri, keluar untuk belajar tu boleh dia nak tegah. Begitulah. Jadi maknanya ini sebab bersangkutan betul-betul dengan orang perempuan, maka wajiblah dia tahu tu masalah-masalah yang bersangkutan dengan haid dan nifas dan istihadah. Supaya dia tu dapat solat masa haid, nak tinggal solat, masa istihadah nak kena solat, masa nifas nak kena tinggal solat, masa istihadah nak kena tinggal solat. Banyak perkara yang bersangkutan dengan dia. Maka nampaknya untuk hari ini kita akhir di situ dulu. Pada katanya kitabus salati. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا كالكلمات عملنا خالصة بوجهك الكريم اللهم إنا نستلمك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه وردنا علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba.